Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. So hari ni kita nak habiskanlah tajuk chapter 4 reproduction. So tajuk reproduction ni kita nak sambung yang before this. Hari Jumaat yang lepas kita belajar tentang pollination and pollination agent. So hari ni kita nak tengok kepada part yang seterusnya iaitu fertilization. So fertilization berlaku di mana? Apa itu fertilization process? So male gamete carry by the pollen fuse with the female gamete in the ovule. So yang membawa male gamete adalah pollen grain, kemudian yang membawa female gamete dalam ovule lah. Ovule ni duduk di bahagian sini. So kita nampak ada pergerakan lah di mana pollen grain duduk di atas stigma ni, kemudian akan dibawa oleh pollen tube. So pollen tube akan terbentuk dan pollen yang bawa male gamete ni akan bergerak dan jumpa ovule. Itu adalah fertilization. So seterusnya kita tengok kepada proses. Proses yang pertama, pollen grain. Pollen grain sama ada dia dibawa oleh angin ataupun dibawa oleh pollinating agent seperti lebah. Fall onto stigma. Dia akan melekat di atas stigma, jatuh di atas stigma. Kemudian yang penting, pollen tube. So akan bentuk, nampak ada pollen tube kat sini. Lama-lama dia akan membawa kepada carry male gamete towards ovary. So pollen tube ni yang akan membawa male gamete pergi kepada ovary. Kepada bahagian bawah. Kemudian pollen tube penetrate the ovule. So pollen tube ni akan penetrate ovule. So male gamete fuse with the female gamete and berlakulah fertilization. So ada most important dekat sini adalah pollen tube lah. So pollen tube kat sini yang membawa peranan untuk carry male gamete towards ovary. So 4 step dekat situ yang kamu kena faham dan kamu kena terangkan lah dalam soalan nanti. Sekarang kita pergi kepada seed. Structure of seed and their function. So structure of seed and their function. Ovule grows inside ovary. So bila dah berlaku fertilization, dia akan grow and develop into seed. Kemudian kita tengok kepada apa yang ada dekat structure of seed ni. Kita ada hilum, area where seed attached to the ovary wall. Di sini hilum ya. Kemudian kita ada titik kecil ni. Kita panggil micropyle. Kemudian kita ada testa. So other part of the flower wither and fall. Dia akan jatuh lah selepas seed tu terbentuk. Kemudian kalau kita kerat seed tu, kita akan nampak dua bahagian cotyledon. This one testa, plumule and radicle. So pentinglah ni, 4 ni. Testa, plumule, radicle and cotyledon. So sekejap lagi kita akan tengok apakah function setiap bahagian yang ditunjukkan ni lah. Kita tengok dulu di bahagian seed secara keseluruhan. Micropyle. Small hole to allow air and water to enter the seed. Di sinilah air and water, udara dengan air itu masuk ke dalam seed. Kemudian testa, bahagian keras kat luar tu, biji benih tu, dia akan protect the seed lah. So seed ni adalah biji benih ya. Kemudian bila kita kerat, kita akan nampak cotyledon. So cotyledon store and provide food from the seed. So dia yang akan simpan makanan, memberikan makanan kepada biji benih semasa pertumbuhan biji benih. Kemudian ini yang penting. Plumule. Alright. So plumule develop into the new shoot. Shoot ni adalah pucuk. Kemudian radicle develop
into the root. Root ni adalah akar. Okay, so shoot, pucuk, root, akar. Okay, so ini adalah part of seed yang kamu kena remember dan fahamlah setiap function ni. Okay. Okay, kemudian kita tengok kepada germination of seed. Okay, germination ni, okay, dalam bahasa Melayu dia adalah percambahan. Okay, percambahan biji benih. Okay, testa burst. Okay, so yang pertama testa burst, dia akan pecah. Okay, kita nampak testa ni burst lah. Alright, so yang akan muncul dulu adalah radical. Okay, radical ni dia akan jadi akar kan. So start to appear, muncul, and grow downward. Okay, akar dia mesti akan bergerak ke bawah lah untuk mencari air kan. Okay, grow downward into the soil to form root. Plumule grow upward to form a new shoot. Okay, so kalau tengok gambar ni, okay, testa akan burst, okay, akan keluar radical, so radical ni akan move downward. Okay, ke tanah lah untuk mencari sumber air. Manakala dan dia berakar. Okay, bila cukup fasa dia akan nampak ada sikit kat sini keluar, iaitu dia punya plumule. So plumule akan membesar dan akan membentuk shoot, pucuk untuk melakukan fotosintesis. Itu dia punya germination of seed. Itu pergerakan bagaimana percambahan biji benih itu berlaku. Okey, kemudian kita ada dua keadaan ni guys. Okey, so keadaan yang pertama kita ada keadaan di mana epigil, okey, hypogil. Okey, epigil, di mana cotyledon are carried out of the soil. Cotyledon tu dia akan naik dan duduk di luar tanah lah. Okey, so kita akan nampak kat sini. Okey, hypocotyl. Okey, so cotyledon dia akan naik ke atas, keluar daripada tanah. Kemudian ini kita panggil epicotyl. Di mana epi ni duduk, maknanya perkataan epi ni perkataan biologi bermaksud cotyledon itu berada di luar tanah. Cotyledon ni kan tempat dia punya sumber simpanan dan pemberi makanan kepada biji benih tu berada kat luar. Manakala hypogil, okey, hypogil ni, hypocotyl, dia still duduk di dalam tanah. Okey, cotyledon remain in the soil during germination. Okey, dia berada di dalam tanah semasa percambahan biji benih. Itu kita panggil hypogil. So ada dua keadaan lah, cotyledon di dalam tanah, epigil, hypogil, kita panggil cotyledon itu duduk di dalam tanah semasa germination. So kena ingatlah dua termination ni. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham germination of seed di mana testa tu akan burst, yang akan growth dulu mesti radical, baru plumule. Itu konsep dia. Dan yang terakhir, the conditions required for germination of seed. Okay, so kita ada water, air and suitable temperature. So kena ada 3 condition keadaan ini, air, udara dan suhu yang bersesuaian, barulah germination of seed tu berlaku. Okay, percambahan seed tu lebih baik, lebih bagus lah dan tak menyebabkan seed tu akan mati. Okay, so kita tengoklah suhu kat sini 4 degree Celsius, lembab, air ada, oksigen pun ada present kan. So kita tengok boleh ke tidak suhu tu terlalu sejuk tu. Okay, so yang mana kita tengok kemudian dia tak ada kata cahaya tu pun tak ada kan. Okay, kemudian yang B ni warm. Okay, tapi dia dry pula, tak ada air. Oksigen ada. Okay, kemudian untuk C ni dia dah lembab, ada air. Tak ada oksigen pula. Okay, sebab dia ada pyrogallol, iaitu absorb oksigen. Kemudian D, okay, cantik, warm. Suhu dia bersesuaian, tak sejuk. Kemudian
dia punya ada air, moist. Kemudian nampak kita nampak radical shoot pun ada, oxygen pun present. Okay, this one kita tutup dengan cardboard warna hitam, so tak ada lah masuk ni, tak ada kehadiran cahaya. So cahaya tak ada pun menyebabkan tak bermasalah lah. Okay, so growth of shoot ni dia tak boleh nak tumbuh dengan lebih baik. Okay, so itu saja untuk video kali ni. So dapat saja dah dengar, so kamu siapkan SPS book kamu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.